Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب تمن رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai syarah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat menyisihkan waktu yang berharga kita untuk kita berikan laluan bagi berada dalam majlis ilmu dan menunaikan solat berjamaah. Dan ini di antara bekalan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuaian kita mengumpulkan bekalan sewaktu di dunia, dia akan memberikan risiko yang besar bila tiba di akhirat nanti. Kerana dunia ini sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai tempat untuk beramal, bukannya tempat untuk diberi pembalasan di atas amalan tersebut. Dan nanti di akhirat, tempat pembalasan yang tiada lagi peluang untuk beramal. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tentang tajuk khas berdasarkan rentetan hadis yang kita telah huraikan dahulu, bagaimana Nabi menyuruh kita bersegera beramal sebelum tibanya fenomena-fenomena yang disebutkan. Antaranya ialah kemunculan Dajjal. Dajjal adalah merupakan satu fitnah terbesar di akhir zaman, yang Nabi SAW meminta untuk kita berdoa dalam solat kita. Dalam tahiyat akhir kita, di antara doa yang sunnah kita bacakan ialah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa qina azaban nar. Semua dalam doa ini semuanya yang sangat berbahaya semua. Yang pertama ialah tentang azab kubur. Azab kubur adalah suatu yang sangat berbahaya, dan perkara yang realiti berlaku kepada orang-orang yang berdosa dan di kalangan kufar dan juga orang-orang munafik. Dan selepas Nabi SAW menyebut azab kubur, kemudian disebut tentang fitnah ketika hidup dan mati. Fitnah ini adalah ujian. Orang Melayu memahami fitnah dengan makna yang sempit, dengan menganggap fitnah ini bila menuduh orang tanpa bukti itu fitnah. Sedangkan dalam bahasa Arab, fitnah makna ujian. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau seseorang itu nak menguji emas sama ada tulen atau tidak, maka dia akan membakar emas. Dan orang Arab menyebut fatantuz zahab, kami telah membakar atau menguji emas, nak tahu ketulenan. Maka fitnah adalah ujian, nak mengetahui ketulenan iman kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia sangka, manusia fikir, apabila mereka berkata mereka beriman, maka Allah biarkan mereka begitu saja dan tidak difitnah, maknanya tidak diuji. Sesungguhnya kata Allah, kami akan menguji dari kalangan kami. Maka daripada ujian itu terselahlah siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang berdusta dalam keimanan. Semacam budak sekolah, selagi tidak diuji, kita tak tahu potensi sebenar mereka. Tapi setelah diberikan ujian, barulah terselah siapa yang A banyak, siapa yang
dalam kelas walaupun nampak macam belajar tapi sebenarnya tidak. Semuanya akan terselah setelah diuji. Begitu juga manusia akan terselah keimanannya setelah diuji. Dan di antara ujian terbesar ialah Dajjal itu sendiri. Dan syirik juga disebut sebagai fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Ayat ini bukan memfokuskan fitnah yang difaham oleh masyarakat. Ramai orang baca ayat ni dia kata jangan fitnah. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Sedangkan fitnah dalam ayat itu ialah asyirik. Maknanya dosa syirik itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab itu dalam kalimah-kalimah Al-Quran, kita tidak boleh faham mengikut bahasa kita. Kita kena melihat bahasa asalnya, yakni bahasa Arab. Dan selepas menyebut fitnah Dajjal, barulah Nabi menyebut waqina azaban nar, dan jauhkan daripada azab neraka, bagi memberikan satu penegasan bahawa siapa yang gagal dalam menghadapi fitnah Dajjal, dia akan bertembung ataupun memperoleh neraka, na'udzubillahi min zalik. Cuma kita nak tahu siapakah Dajjal. Dajjal adalah lelaki misteri, tuan-tuan. Ulama pun ada yang bingung memikirkan tentang Dajjal, kerana di sana ada hadis yang seolah-olah bertembung di antara satu sama lain, yang insya-Allah saya akan terangkan nanti. Bahkan ada ulama yang tawakuf, tidak memberikan kata putus dalam beberapa hadis tentang Dajjal. Seperti Imam Al-Bukhari, ada dia tawakuf hadis berkenaan dengan Dajjal, walaupun dia seorang ulama yang hebat. Kerana Dajjal ada satu perkara yang misteri. Dia lebih misteri daripada misteri Nusantara. Dia sangat misteri. Fenomena Dajjal mula meledak di kota Madinah bila lahirnya seorang anak, seorang bayi yang ganjil. Mungkin ada yang tak pernah dengar. Fenomena ganjilnya budak ini menyebabkan pada masa itulah para sahabat mula memberikan perhatian serius tentang Dajjal bila Nabi telah menyebutkan ciri-cirinya. Kerana bayi yang lahir itu sangat pelik. Sangat pelik. Dia lahir pula di kota Madinah. Dan bayi yang dilahirkan itu disebut sebagai Ibnu Sayyad. Ibunya seorang Yahudi. Begitu juga bapanya. Dan disebutkan bapanya seorang yang kurus dan tinggi, manakala ibunya seorang yang bertubuh gempal. Di antara kepelikan yang disebutkan tentang Ibnu Sayyad ialah keganjilannya terlihat dari sifatnya yang tidur kedua matanya tapi tidak tidur hatinya. Ini jelas berbeza dengan manusia normal biasa. Mata tidur tapi hati tidak tidur. Dan bayi itu dilahirkan di kota Madinah. Dia dilahirkan pada tahun kedua ataupun ketiga hijrah, bayi tersebut, yakni pada masa Nabi SAW masih hidup. Dan ketika bayi itu masih kecil, Nabi pergi jumpa, kerana bayi ini pelik. Pergi jumpa dan Nabi menyuruh dia mengucap, adakah kamu mempercayai aku sebagai Rasulullah? Nabi tanya dia, dia pun tanya Nabi balik, adakah kamu mempercayai aku sebagai Rasulullah? Dan Ibnu Sayyad walaupun dia masih kanak-kanak kecil, dia menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa, meramalkan perkara-perkara yang akan berlaku, yang disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan dia ada ciri-ciri Dajjal. Dan Sayyidina Umar hampir-hampir membunuh Ibnu Sayyad ini, walaupun dia masih budak lagi. Tetapi Nabi tidak membenarkan. Nabi kata, wahai Umar, kalau dia adalah Dajjal, Nabi tak confirmkan dia Dajjal, tapi ciri-ciri Dajjal tu ada. Kalau dia adalah Dajjal,
bukan kau yang mampu membunuhnya Umar. Isa Al-Masih yang mampu membunuhkan. Dan kalau dia bukan Dajjal, tak ada guna kau bunuh seorang anak lelaki daripada kalangan Yahudi. Dan ada yang mengatakan pada masa tersebut hubungan di antara umat Islam dengan Yahudi masih kuat lagi. Perjanjian masih lagi termeterai. Jadi kalau bunuh tanpa sebab seorang anak dari kalangan mereka, maka boleh menimbulkan permusuhan. Dan Nabi sentiasa mengelakkan permusuhan. Tapi Ibn Sayyad ini disebut dalam hadis, bapaknya ada seorang lelaki yang sangat tinggi tubuhnya, ringan dagingnya yakni kurus, panjang hidungnya seolah-olah hidung paruh burung. Ibunya seorang perempuan yang gemuk. Dia sebut terang-terang dalam hadis tersebut. Dan Sayyidina Umar bersumpah bahawa Ibn Sayyad itu adalah Dajjal. Dan Nabi tidak menghalang sumpah Umar. Nabi bersumpah, demi Allah, Sayyidina Umar bersumpah, inilah Dajjal. Dan Nabi tak larang pun. Dan bukan sahaja Sayyidina Umar, Jabir bin Abdullah pun. Sebab apa saya kata dia akan ada kontra? Sebab ada satu lagi hadis yang cerita tentang Dajjal, yang akan kita cerita tentang Tamim Ad-Dari yang telah tersesat di laut selama 30 hari. Hadis itu juga berlaku ketika Ibn Sayyad sudah ada di Madinah. Sebab tu ada setengah ulama kata tak mungkin Ibn Sayyad adalah Dajjal. Tapi Sayyidina Umar bukan calon-calon orang. Kalau dia bersumpah, dia tidak akan bersumpah para sahabat dengan sesuatu yang tidak pasti. Dan juga seorang sahabat lain yang bernama Jabir bin Abdullah juga bersumpah bahawa Ibn Sayyad adalah Dajjal. Dan sumpah kedua-dua mereka tidak dinafikan oleh Nabi SAW. Menyebabkan ulama kita pening. Ada yang setengah pening. Kalau nak tolak mentah-mentah Sayyidina Umar tak boleh. Dia yang tengok sendiri Ibn Sayyad tu. Makna kalau dia bersumpah dia Dajjal, makna Sayyidina Umar tahu bahawa memang confirm Dajjal. Kalau tidak, Sayyidina Umar tak bersumpah. Tapi macam mana nak tally dengan hadis yang sahabat Nabi sesat di tengah laut sebelum Islam yang bernama Tamim Ad-Dari selama 30 hari. Dan jumlah mereka juga 30 orang. Mereka berpusing-pusing di laut, tidak bertemu daratan selama lebih kurang 30 hari dan kemudian terdampar di sebuah pulau. Dan Nabi menyatakan pulau itu di antara Yaman dan Syam. Kerana di laut Yaman banyak pulau-pulau kecil. Walaupun Muhammad Isa Dawud, seorang penulis yang menulis tentang fenomena Dajjal, mengatakan segitiga bermuda di Florida. Tetapi kenyataan ini tidak boleh dipertanggungjawabkan. Kerana Muhammad Isa Daud sendiri, orang tak tahu siapa pemilik nama tersebut. Sampai sekarang dia tidak mendedahkan dirinya. Kalau tuan-tuan jumpa satu buku dekat kedai, bercakap dengan jin Islam tu, dialog dengan jin Islam tu, ditulis oleh Muhammad Isa Dawud, yang kononnya seorang Mesir, tak tahu pun siapa. Sampai ada orang setengah kata tahtah jin yang menulis. Sedangkan dalam hadis Nabi kata dia kemungkinan berada di antara laut Yaman yang ada banyak pulau-pulau kecil. 30 hari. Kemudian bila mereka tiba di sebuah pulau, mereka turun. Ini saya cerita ringkas, turun. Saya tak baca hadisnya panjang. Ini buku tentang dia, tuan-tuan. Buku lengkap. Buku lengkap tentang Dajjal. Dan juga tentang perkara yang akhir zaman, semualah. Dan tentang Dajjal pun dia mengambil helaian yang banyak untuk cerita. Tak mungkin kita mampu habiskan dalam masa sekali kuliah. Lalu para sahabat tadi pergi, tengok tiba-tiba datang Al-Jassas. Al-Jassas kalau terjemah mana pengintip. Dia bukan manusia tapi boleh bercakap. Badannya berbulu daripada atas ke bawah. Sampai tak boleh tahu mana depan mana belakang. Depan pun berbulu, tak nampak muka, belakang pun berbulu. Yang orang sebut sebagai istilahnya Bigfoot. Tidak mustahil Bigfoot yang berbulu itu wujud.
Dan kata para ulama dia bukan manusia, tapi ialah syaitan betina. Kerana ketika para sahabat bercakap dengan mereka, dia dengar suara, mungkin suara perempuan, lalu sahabat menggunakan domer muannas, domer untuk bercakap dengan perempuan. Orang Arab dia ada domer, ganti nama kalau perempuan lain. Kalau perempuan assalamualaikum, contoh kalau dia beri salam pada seorang. Kalau lelaki seorang assalamualaikum. Jadi bercakap dengan jasah ni dia guna domain perempuan. Lalu para ulama kata ini syaitan betina ataupun jin, dan dia bukan manusia. Dan nak kata binatang tak boleh, kerana dia pandai bercakap. Binatang mana boleh bercakap? Burung kakak tua boleh lah, tapi dia sendiri tak faham apa dia cakap. Burung kakak tua tu kan, kita datang rumah, assalamualaikum, terkejut cari, tak ada orang, beri salam lagi, yang penakut tu balik. Dia pun tak faham. Kadang-kadang selamat pagi tu dia cakap tengah hari, sebab dia hafal je. Jadi jasas ni ajak pergi berjumpa dengan seorang lelaki yang sudah tua. Pada masa tu Dajjal dinampakkan dalam bentuk tua. Sebab tu saya kata Dajjal ni dia boleh berubah-ubah wajah. Dan dia satu kejadian yang sangat misteri. Dan pada akhir zaman nanti dia berubah menjadi pemuda pula. Last kali dia, waktu dia muncul di akhir zaman, dia akan berubah menjadi pemuda pula. Kena ikat. Lalu dia tanya, di negeri kamu tu, adakah telah diutuskan seorang Rasul? Seorang lelaki yang mengaku jadi Rasul. Tamim Ad-Dari, semua ni agama Kristian pada asalnya, Nasrani. Tapi mereka pernah dengar tentang Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka belum beriman. Dan sebab mereka berjumpa dengan Dajjal inilah, semua Tamim Ad-Dari dan para sahabat itu beriman. Karena syarat menjadi sahabat mesti beriman dahulu. Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat ialah seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam Islam. Tidak kira dia berjumpa walaupun sekali, dan walaupun dia tidak dapat melihat Nabi kerana faktor matanya tidak nampak seperti seorang yang buta, sama ada dia meriwayatkan hadis ataupun tidak, sama ada dia berperang bersama-sama Nabi ataupun tidak, tapi seandainya dia memeluk Islam dan mati dalam Islam, dia dipanggil sahabat. Dan ulama menambahkan lagi, walaupun dalam kalangan jin sekalipun. Sebab tu kalau kita baca tentang buku sahabat yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani, dia menamakan berpuluh-puluh sahabat dari kalangan jin yang telah berjumpa dengan Nabi waktu hidup, dan mereka beriman dengan Nabi, dan mereka juga adalah sahabat Nabi. Jadi mereka heran macam mana orang dekat tengah pulau ni boleh tahu tentang cerita kat Mekah tu, dekat Madinah sana. Dia kata sudah diutuskan nama Muhammad. Dia kata kalau sudah diutuskan, tak lama lagi akan muncul. Kemudian dia tanya tentang buah di kurma di Baisan. Satu tempat di Baisan ada berbuah atau tidak. Maka dia cakap, orang tu beritahu bahawa kurma di tempat tersebut sudah berbuah. Maka dia kata tak lama lagi aku akan keluar. Kemudian bila ditanya tentang satu tasik di Tibris, iaitu dalam jajahan Syria sekarang dekat Bukit Golan, yang juga bersempadan dengan Israel, dan Israel juga mengambil air daripada tasik Golan yang lebarnya lebih kurang 46 km dan panjangnya lebih daripada 100 km. Tasik Golan pada masa bertemu dengan Dajjal belum lagi menunjukkan tanda airnya mula susuk atau kering. Tetapi sekarang Tasik Golan sudah mula susuk hampir 50%. Dan saya tengok dalam gambar, ada bukit-bukit, bonggol-bonggol yang dulu tidak nampak kelihatan kerana air tasik yang menutupnya. Sekarang bonggol itu sudah mula kelihatan kerana airnya sudah mula kering. Dan ketika peristiwa ini diberitahu kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, iaitu mufti Arab Saudi dahulu, yang terkenal, yang alim,
Bila diberitahu pada dia, dia menangis teresak-esak. Kerana dia kata kemunculan Dajjal sudah semakin dekat. Dan mufti Arab Saudi ni bin Baz ni, Syekh Abdul Aziz bin Baz ni sudah meninggal dunia puluhan tahun dah. Saya tak ingat berapa tahun. Tapi waktu dicerita pada dia air Tasik Tigri sudah mula susuk, dia menangis. Ulama ni tuan-tuan, dia sensitif dengan perkara-perkara yang melibatkan ummah. Dia tidak bimbang sangat pada diri dia. Dirinya sudah tua dan insya-Allah dia tidak akan terpengaruh dengan Dajjal. Dia bimbang anak-anak muda, perempuan-perempuan yang kebanyakan akan terpengaruh dengan Dajjal yang disebut dalam hadis. Dia bimbang dan dia menangis kerana bimbang takut bila Dajjal muncul, ramai yang akan menjadi rosak, yang menjadi kufur sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dah sudah berbicara dengan Dajjal yang ada dekat pulau ni, mereka pun balik. Mereka balik terus jumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi panggil semua sahabat. Hujan lebat. Diceritakan bahawa Allahumma salli dan nabi. Dikatakan Nabi panggil as-salatu jami'ah, supaya ramai-ramai datang. Dan Nabi suruh sahabat ni cerita sendiri pengalaman yang dia tengok dekat pulau tersebut. Lalu sahabat tu cerita, dan Nabi membenarkan cerita tersebut walaupun datang daripada asalnya orang kafir. Dan sebab bertemu dengan Dajjal inilah Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabat kawan-kawan dia tu semuanya memeluk Islam. Semuanya memeluk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Dan mereka sampai hayat mereka tidak ada rekod mereka keluar daripada Islam. Jadi Dajjal yang ada dekat pulau tu dah tua dah. Ibnu Sayyad yang ada dekat Madinah ni masih kanak-kanak. Jadi ulama kata tak mungkin Ibnu Sayyad ni Dajjal. Habis tu kenapa Sayyidina Umar sampai bersumpah Ibnu Sayyad ni Dajjal? Kata ulama, Sayyidina Umar kita tak boleh main-main, dia bukan orang biasa. Banyak firasat-firasat dia yang tepat dengan ayat Al-Quran. Nabi SAW dalam ketika peperangan Badar, orang-orang tawanan musuh ni, Nabi suruh bebaskan bila dia membayar tebusan. Sayyidina Umar turun bunuh. Turun ayat Quran, cakap yang Sayyidina Umar tu lagi bagus, lagi betul. Walaupun yang Nabi punya tu tidak salah. Nabi kesian pada umat. Sayyidina Umar nampak macam garang, tapi Tuhan turunkan ayat mengiyakan juga pendapat Sayyidina Umar. Ada beberapa ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan pendapat Sayyidina Umar. Dan ulama telah tulis kitab khas bagi membicarakan tentang perkara ini. Jadi ulama kata kalau Sayyidina Umar sampai bersumpah, ini bukan calang-calang. Mesti dia ada tahu sesuatu yang kita tak tahu. Sebab Sayyidina Umar sendiri berada di tempat kejadian. Dan dia sendiri pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad. Bahkan dia pernah berselisih di jalan dengan Ibnu Sayyad. Dan Sayyidina Umar mengungkapkan kata-kata yang Ibnu Sayyad jadi marah. Lalu dia pun mengeluarkan nafas, memenuhi jalan. Lalu Sayyidina Umar cepat-cepat balik, cerita pada anak dia Hafsah radhiyallahu anha yang isteri Nabi SAW. Lalu Hafsah marah, kau ni, wahai bapa, kau nak buat apa dengan Ibnu Sayyad? Kan Nabi dah cakap Dajjal akan keluar bila dia berlaku kemarahan pada dia. Tak payah usik lah, seolah-olah nak beritahu kalau dia Dajjal pun bukan calang kita untuk bunuh dia. Nabi Isa yang akan turun nanti. Ada setengah ulama kata Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Dia adalah salah satu daripada Dajjal-Dajjal yang ada. Kerana Nabi sebut Dajjal ada 30. Ibnu Sayyad salah satu. Dan ada ulama mengatakan baru ni yang mati dekat India tu, Syekh Baba tu juga adalah salah satu daripada
30 Dajjal. Kerana ciri-ciri Sai Baba tu ada pada ciri-ciri Dajjal, ada pada Sai Baba. Saya dah beritahu kalau tuan-tuan pergi ke kedai gunting dekat Jasin, dia ada letak satu gambar seorang Sami yang rambut afro tu. Sami lain tak ada rambut macam tu, dia aja. Rambut keriting kumpulan Elicat punya. Yang menanti pun di pintu syurga ni. Jenis-jenis ni. Sai Baba ni tuan-tuan, kalau tengok dalam klip video dalam YouTube, dia banyak buat perkara-perkara ganjil. Antaranya mengeluarkan tepung daripada tangannya, yang disebut dalam hadis. Antara ciri Dajjal, dia mengeluarkan tepung dari tangannya. Dan Sai Baba, dia mengeluarkan tepung daripada bekas yang tak besar mana, tak berhenti-henti selama mungkin dekat sejam kot, tak berhenti-henti. Dan dia mengeluarkan permata linggam, yang disebut permata linggam daripada mulutnya. Berapa kali dia buat. Dan dia keluarkan emas daripada tangannya dan beri kepada pengikut-pengikutnya. Dan dia juga seorang yang buta pada waktu kecil, kemudian sembuh. Dan dia juga berambut kerinting, sebagaimana disebut dalam hadis bahawa Dajjal berambut kerinting. Ni pun kena hati-hati, jangan tengok orang rambut kerinting tu bantah Dajjal terus. Kau ni keturunan Dajjal ke apa? Ciri Dajjal dan bertubuh gempal macam Sai Baba tersebut. Dan pengikutnya dahulu sangat taksub. Sai Baba ni dia cover semua agama. Ada orang Islam yang jahil pun datang, orang Kristian daripada negara barat pun datang, orang Hindu pun datang. Dia kata dia pemilik semua agama. Sami-sami yang ada kat India tu pun, yang ada kuih betul-betul agama Hindu pun, dia tak layan punya Sai Baba ni. Dan pengikut dia rasa dia tak akan mati pun. Saya tengok klip video dia, tapi jangan selalu tengok. Sebab video-video macam ni dia ada setan yang akan itu. Terutama kanak-kanak jangan biarkan tengok. Dia akan boleh mempengaruhi. Saya tengok pengikut dia taksub pada dia ketika dia sakit di hospital. Bila dibawakan makanan, dia tak makan, dia sentuh je. Macam berkat. Yang dia sentuh tu berebut orang ambil. Dan orang anggap dia tak akan mati. Tapi akhirnya berlaku kegagalan jantung, kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Dia kena penyakit dan dia telah mati. Dan bila dia mati, harta yang dia tinggalkan berbilion. Rupanya harta yang orang infak untuk apa dia rembat ke dia. Dia tak kahwin, ciri Dajjal daripada dia, tak kahwin. Dan bila dia mati berebut keluarga-keluarga dia nak harta dia sebab banyak sangat. Banyak sangat. Ini Sai Baba. Dan di Jasin pun ada pengikut dia. Kita tengok ada 2-3 orang India yang Hindu yang menganut ajaran Sai Baba ni. Dan bila dia meninggal ada seorang pengganti dia. Tapi pengganti dia tidak terkenal macam dia. Tak terkenal macam dia. Jadi Sai Baba tu juga kata penulis-penulis, dia juga adalah salah satu daripada 30 Dajjal. Kerana ramai orang sesak kerana dia, berjuta dah sesak kerana dia. Termasuk orang Islam di India yang jahil pun pergi juga ikut. Jadi ada ulama kata Ibn Sayyad ni adalah salah satu daripada 30 Dajjal. Tapi ada ulama kata tidak, dia adalah Dajjal yang sebenarnya. Kerana Dajjal dia makhluk misteri. Kita jangan melihat fenomena Dajjal sebagai dia seorang manusia biasa. Dia ada kuasa gaib yang Tuhan beri pada dia, yang boleh bertukar-tukar. Dan dia boleh masuk dalam badan manusia. Dan pada waktu tersebut kata ulama, mungkin dia telah masuk dalam badan Ibn Sayyad. Dan dia boleh pergi ke tempat di pulau tersebut dan juga menyamar juga sebagai orang tua. Dan di akhir zaman dia akan muncul sebagai seorang pemuda pula dan mengaku sebagai Tuhan. Dan ada ulama kata tanda Ibn Sayyad adalah Dajjal. Dia telah hilang dalam satu peristiwa dan tak dapat dikesan sampai
orang tak tahu pergi mana. Tapi ada ulama kata dia telah meninggal dunia, dia telah masuk Islam. Tapi tidak mustahil dia berpura-pura memeluk Islam. Dan kata ulama, dia hadir pada zaman Nabi untuk dia mempelajari dan melihat bagaimana dakwah Nabi bergerak. Dan Nabi membiarkan Ibn Sayyad tidak dibunuh pun, kerana pada masa itu ancamannya kepada sahabat tidak berlaku pun. Ancaman Dajjal yang sebenar ialah di akhir zaman, bukan pada zaman sahabat. Sebab tu Nabi sendiri tidak memberikan kata putus sama ada Ibn Sayyad Dajjal atau tidak. Dan Nabi juga tidak melarang, tidak menafikan bila Sayyidina Umar bersumpah bahawa Ibn Sayyad adalah Dajjal. Kalau tuan-tuan nak lebih lanjut, tuan-tuan tengoklah banyak tentang buku-buku yang berkaitan dengan Dajjal. Cuma pada malam ni kita nak tengok, bagi saya lah, saya menyokong pendapat Sayyidina Umar. Bagi saya. Dan sependapat dengan penulis buku ni yang mengatakan Ibn Sayyad juga Dajjal, tapi dia berbentuk pada masa itu sebagai seorang pemuda, seorang anak remaja. Dan dia boleh masuk di kota Madinah pada masa tersebut kerana dia belum istiharkan dirinya sebagai Dajjal. Dajjal hanya tak boleh masuk di kota Madinah bila di akhir zaman dia keluar dan dia mengaku sebagai Tuhan, barulah dia tidak boleh masuk di kota Madinah. Jadi perkara ni kita serah pada Allah, yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Tapi pendapat Sayyidina Umar tidak boleh dianggap sebarang. Sebab itulah Imam Al-Bukhari mengambil jalan tengah. Dia tidak riwayat pun hadis berkaitan dengan Tamim Ad-Dari tadi yang disampaikan oleh Fatimah bin Qais. Dia tak cerita pun. Dan dia hanya menceritakan tentang Ibn Sayyad sahaja. Dan bagi dia, hadis Ibn Sayyad lagi kuat. Nak menunjukkan secara apa? Orang panggil apa? Imam Bukhari nak beritahu bahawa pendapat dia sama dengan Sayyidina Umar yang menganggap Ibn Sayyad juga sebenarnya adalah Dajjal. Ini perselisihan ulama. Kemudian kita tengok ciri-ciri Dajjal. Tidak diutus seorang Nabi pun kecuali dia pasti mengingatkan umatnya dari si buta sebelah dan tukang dusta. Ketahuilah dia buta sebelah matanya dan sungguhnya pemeliharaan kalian, Tuhan kalian tidak buta mata sebelah. Dan di antara kedua matanya ada tertulis kafir. Dan Dajjal bukan mata buta biasa. Dia ada satu ketumbuhan macam biji anggur yang menutup mata sebelah kirinya. Mata sebelah. Kemudian kafara, dia akan tertulis di dahi dia perkataan kufur, yang semua boleh dibaca walaupun orang yang buta huruf sekalipun. Asalkan dia beriman, buta huruf pun dia boleh baca kalimah tersebut yang terpampang di dahi Dajjal tersebut. Sesungguhnya Dajjal terhapus matanya. Padanya ada kulit selaput mata yang kasar. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Setiap mukmin bisa membacanya, boleh membacanya, walaupun dia tak tahu membaca ataupun buta huruf. Sesungguhnya aku sudah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal, tetapi aku masih saja khawatir kamu tidak faham. Sesungguhnya Dajjal Al-Masih itu lelaki yang pendek, renggang antara dua betisnya, rambutnya kerinting, terhapus matanya, tidak tinggi dan tidak berluban pada matanya yang terhapus. Mata yang terhapus tu tak ada luban langsung. Bukan macam orang buta biasa yang ada mata tu, dia tertutup. Mana tadi? Itu tentang Dajjal. Kemudian Nabi sebut lagi, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah.
Kerana Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Ketahuilah Al-Masih itu buta sebelah kanannya seolah-olah anggur yang masak. Aku bermimpi melihat diriku sendiri pada satu malam di Kaabah dalam tidurku. Nabi kata, tiba-tiba ada seorang lelaki berkulit sawo matang. Dajjal berkulit sawo matang macam orang Melayu. Aku belum pernah melihat lelaki yang lebih tampan dari lelaki ini. Dajjal boleh berupa juga menjadi lelaki yang tampan. Ini bukan, ini bukan Dajjal. Aku belum pernah melihat lelaki lebih tampan lelaki itu. Rambutnya terjurai sampai cuping telinga. Ni cerita Nabi Isa ni. Di antara kedua pundaknya dia menyisir rapi rambutnya. Dan di kepalanya masih menitiskan air. Dia meletakkan kedua tangannya pada belakang dua orang lelaki yang bersamanya. Dia bertawaf di Baitullah. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, inilah Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kemudian aku melihat seorang lelaki lain yang ada di belakangnya, berambut kerintin, buta mata kanannya, keadaan tubuhnya mirip dengan Ibnu Qattan. Dia meletakkan kedua tangannya pada belakang dua orang lelaki. Dia bertawaf di Baitullah. Aku bertanya, siapa orang ini? Inilah Dajjal Al-Masih. Nabi pernah mimpi satu malam jumpa Nabi Isa. Nabi Isa ni handsome, dengan rambut yang terhurai dekat bahu, kemudian rambutnya basah masih menitis air, kulitnya sawo matang. Maka bila Nabi tanya siapa ini, orang jawab dalam mimpi itu, inilah Nabi Isa Al-Masih. Kemudian di belakangnya jumpa orang rambut kerintin, mata buta sebelah. Bila tanya, itulah Dajjal. Dajjal dia tak mati-mati sampai sekarang. Macam juga Nabi Isa yang tak mati-mati. Cuma Dajjal berada di bumi, Nabi Isa berada di langit. Bila Dajjal sudah keluar, baru Nabi Isa Tuhan turunkan. Selagi Dajjal belum keluar, Dajjal sudah ada sekarang. Dia ada pengikut dia. Dia ada proksi dia. Tetapi dia belum menjelmakan diri lagi. Selagi tak jelmakan diri, Nabi Isa tak akan turun. Kerana lawan kepada Dajjal ialah Nabi Isa, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tak boleh lawan Dajjal. Imam Mahdi akan muncul sebelum Dajjal. Yang akan membunuh Dajjal hanya Nabi Isa AS. Dan Dajjal bila dia memerintah selama 40 hari. Ada satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan satu hari seperti hari-hari biasa. Tapi 40 hari je. Tapi ada satu hari macam setahun, macam sebulan, macam seminggu. Sebab tu fenomena Dajjal, saya tahu dia sangat pelik. Jangan dipikir dengan kacamata manusiawi, walaupun dia adalah manusia daripada keturunan Yahudi yang Allah berikan kuasa sihir dengan bantuan syaitan dan iblis. Sebab bila dia muncul, seluruh tukang-tukang sihir di dunia akan datang untuk bai'ah, memberikan taat setia kepada dia. Dan dia mempunyai kuasa sihir yang paling kuat pada waktu itu, sehingga dia boleh nampak macam Tuhan kalau orang tak ada iman. Sebab dia boleh halakan hujan kawasan tu, kemudian kemarau kawasan ni, tumbuh pokok-pokok buah-buahan, siapa yang menentang dia akan menderita dan sebagainya. Tetapi proksi dia, kaki tangan dia sudah menjalankan kerja-kerja dia sudah lama dah. Sudah lama dah. Saya tengok satu video bila Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berjumpa dengan Rubai, iaitu pemimpin agama Yahudi. Dia kata, apa yang kamu buat? Sampaikan Al-Masih belum lagi muncul. Orang Yahudi menunggu Dajjal. Sebab bila Dajjal muncul, mereka akan diikuti oleh 70 orang Yahudi daripada Asfahan. 70 orang Yahudi Asfahan ni, Asfahan sekarang dekat Iran. Dan Iran sekarang adalah Syiah. Majoriti Syiah.
Di situlah Yahudi akan muncul. 70,000. Sebab tu Benjamin Netanyahu ditanya oleh Rubai tersebut, apa yang kamu buat ni? Sampaikan Al-Masih. Bagi dia Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Kita Isa Al-Masih. Al-Masih tak muncul lagi. Lalu Benjamin Netanyahu pun dengan tunduk hormat dia kata, saya akan cuba lagi. Maknanya selagi tidak berpihak kepada dunia ini, Dajjal tak akan muncul. Bila dah sesak maksimum, barulah dia akan muncul. Dan selagi orang duk cerita pasal Dajjal, dia tak akan muncul. Bila orang sudah lupakan Dajjal, barulah dia akan muncul. Dan tak mustahil bila Covid melanda dunia, orang duk bincang pasal Covid, pasal apa, orang tak ingat dah tentang Dajjal. Saya tak kata Covid ni proksi Dajjal. Ada setengah-setengah ustaz kata sembahyang jarak-jarak tu Dajjal. Sembahyang jarak-jarak ni bukan Dajjal. Yang fatwa ni ulama. Saya beritahu, kalau bukan ulama jangan bising. Artis-artis yang baru nak berhijrah, tak payah nak condemn ulama buat ni. Fatwa berjarak ni ulama yang buat. Ni artis baru berhijrah 2, 3, 4 hari nak condemn ulama. Awak baru nak berhijrah, baru kenal masjid, baru kenal apa, buat cara baru kenal. Bukan kita nak hina. Ulama dia ada kelas yang tersendiri. Ilmu dia bukan seperti yang kita faham. Kita fardu ain pun belum tentu lepas. Ustaz-ustaz selebriti pun tolong senyap. Ustaz selebritis bukan semua ulama. Walaupun dia ustaz, ada yang tak layak pun mengeluarkan fatwa. Tambah-tambah yang orang panggil ustaz, tapi dia tak adalah cakap. Contoh orang Melayu ni, dia senang sangat beri gelaran ustaz. Asal boleh ceramah sikit, cakap sikit, ustaz terus, maulana terus. Padahal bukan ngaji agama pun. Tapi kalau bidang lain, orang tak panggil doktor kalau dia bukan bidang kedoktoran. Tapi kalau bidang, contoh saya beritahu, Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi bukan bidang agama. Dia guru sejarah. Kemudian dia berhenti kerana dia hantar ke Pulau Ketam. Lepas tu dia berhenti jadi cikgu, dia penceramah. Adalah dia masuk pondok sikit-sikit. Ustaz Samsul Debat, peguam. Bukan peguam lulusan UIA, peguam UITM. Tapi kebolehan berceramah, terus panggil ustaz. Kalau nak cepat lagi panggil ustaz, masuk Darushifa. Terus panggil ustaz. Bukan orang Darushifa tu minta panggil, orang panggil. Terus panggil ustaz. Akhirnya bila penceramah, saya beritahu, tidak semua yang ustaz-ustaz boleh keluar fatwa. Jangan nak condemn, ini ulama punya kerja. Mufti seluruh dunia berjarak-jarak ni. Jangan nak buat semangat tak tu pasal. Masuk dalam grup WhatsApp lah semangat. Kenapa berjarak-jarak lagi? Kita kan mesti ikut sunnah Nabi. Wah, macam ulama tak tahu sunnah Nabi. Awak ingat ulama tak tahu ke sembahyang berjarak-jarak ni bukan sunnah Nabi? Ingat suka-suka hati ke nak keluar fatwa ni? Kalau nak kira sunnah Nabi, sembahyang atas kerusi tak ada dalam hadis. Tuan-tuan cari sembahyang atas kerusi, ada hadis tak? Nabi sembahyang duduk. Tapi kenapa boleh sembahyang atas kerusi? Ulama keluar fatwa. Sebab ada orang yang tak boleh duduk macam biasa. Kalau duduk terus tak bangun-bangun. Hormat fatwa ulama. Letakkan diri di tempat yang sesuai. Macam kita hormat doktor. Kenapa kita walaupun baca buku sains, sikit lagi tuan-tuan, sabar. Baca buku sains, buku tentang perubatan, mana boleh kita lawan doktor? Doktor pakar pula tu. Memang kita tahu cara makanan sihat, apa piramid makanan adalah baca sikit-sikit. Bukan kita boleh jadi doktor. Macam tu juga kita tahu sikit-sikit, bukan boleh jadi ulama. Saya bukan ulama tuan-tuan.
Ustaz yang mengajar je. Saya tulis buku tentang surah Tadabbur, surah Al-Mulk. Bukan saya tafsirkan. Saya rujuk dekat 20 buah kitab tafsir. Sama ada tafsir Arab yang dahulu, tafsir Arab yang sekarang, atau tafsir-tafsir Nusantara. Ada saya ambil 3-4 buah. Nak tulis tafsir tu, bukan saya sendiri tafsir. Kalau saya sendiri tafsir tak boleh. Sebab apa tulis? Kadang-kadang tidak semua orang rajin nak buka kitab. Jadi kita ustaz ni kalau ada masa tulis. Bila tulis kita dapat berikan, ulama ni kata macam mana, ulama ni kata orang pun boleh baca. Dan tuan-tuan, kadang-kadang bahasa Arab memang tak boleh baca. Kalau tak ada ustaz terjemahkan, siapa bila pun tak boleh. Nak belajar bahasa Arab satu hal pula. Jadi tolong terjemahkan, kemudian tulis. Tambahan pula surah Al-Mulk, surah yang Nabi suruh baca tiap-tiap malam. Kalau Nabi suruh baca tiap-tiap malam, takkan Nabi tak suruh faham? Malam ni baca, malam besok baca, tiba-tiba tak faham apa yang dibaca tiap-tiap malam. Tak kena. Sebab tu Allah beri hadiah tulis surah Al-Mulk. 30 ayat tuan-tuan. Tapi nak tulis berbulan. Dekat 3-4 bulan juga. Sikit-sikit lah. Saya mula masa PKP dulu. Sampai kan nak tulis ada setengah-setengah yang saya tak jumpa cari order kitab daripada Indonesia. Nak ambil 3-4 perenggan je. Tapi kadang-kadang 500 harga kitab kena beli. Bukan tulis untuk jadi kaya tuan-tuan. Tulis untuk berkongsi. Sebab kadang-kadang kita ceramah, bila kita meninggal, ceramah kita orang tak ingat dah. Kalau ada buku, suatu hari nanti kalau saya tak ada, tuan-tuan tengok ni Ustaz Faisal punya buku. Tengok. Dapat manfaat. Nak cerita tuan-tuan, kita baru tulis sikit dah rasa penat. Ulama tulis buku bukan pakai ni. Kita boleh edit tuan-tuan. Silap boleh edit. Silap ayat boleh edit. Ulama dulu tulis, terus tulis je. Dahlah tulis pakai pen, tak buat celup. Kertas pula kasar. Nak tarik satu-satu tu makan masa. Tapi mereka boleh tulis kadang-kadang 300 helai dalam sehari. Bukan penulisan cikai-cikai, ilmiah punya. Dan buku tu saya jual lah. Saya jual, bukan saya nak bisnes sangat. Saya nak beritahu kalau siapa-siapa nak beli nanti boleh. Dalam tu nota kaki dibuang sebab penerbit dia nak ringkaskan supaya tak jadi tebal. Tapi siapa-siapa yang beli saya akan beri PDF untuk rujuk hadis tersebut. Saya tak tahu dia nak buang nota kaki. Kalau tidak saya akan tulis terus kat situ. Sebab nota kaki tu jadi tebal. Mungkin dekat separuh daripada buku. Sebab saya tulis, saya nak amanah ilmu. Saya tak nak tulis. Siapa cakap ni? Kalau kita tulis tesis tuan-tuan, kita tulis. Kalau tak ada nota kaki, tak ada tahu mana ambil, pensyarah campak dan tu sampah. Kita menulis mesti amanah, tak kira siapa-siapa. Ni ambil daripada mana ni? Ayat ni siapa tafsirkan ni? Okey, kitab ni. Yang saya sendiri punya ayat tak ada nota kaki lah. Yang tak ada nota kaki tu ayat sendiri tu. Kalau yang ada nota kaki, semua ulama. Dan alhamdulillah saya tapih hadis-hadis tuan-tuan. Saya rasa saya tak bawa satu hadis pun yang palsu. Kecuali satu hadis dhaif barangkali yang berkaitan dengan rawatan gigi menggunakan ayat 23 daripada surah Al-Mulk. Mungkin hadis ni dhaif. Tetapi kerana dia bukan membabitkan akidah, hanya membabitkan rawatan, biasanya ulama akan melonggarkan. Bila hadis yang bukan membabitkan akidah, membabitkan hukum hakam, cuma membabitkan cara rawatan. Dalam tu sebut, siapa-siapa yang sakit gigi, maka peganglah pada giginya dan bacalah ayat tersebut. Hadis-hadis lain insya-Allah semua saya masuk sekurang-kurangnya hadis tu hasan.
Kebanyakan hadis daripada Bukhari dan Muslim, dan hadis daripada kitab sunan yang lain. Dan semua ni adalah pertolongan Allah, bukan kerana kepandaian saya. Saya tidak menisbahkan ilmu ini kepada diri saya, tapi hanya Allah yang berikan daripada sekelumit ilmunya yang sangat luas. Kalau Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan sendiri pun, ketika dia masuk hospital dan dia menulis dan membaca Al-Quran, dia kata hanyalah seperti sebatan jarum kecil, kemudian dicelup pada laut, kemudian diangkat. Titisan yang terlekat pada jarum yang kecil itulah ilmu yang dikongsi oleh seluruh manusia, sedangkan yang berbaki lautan-lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah saja pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung sikit berkaitan Dajjal, macam mana dia dibunuh, tempat mana dia pergi, apa kenderaan dia yang dia naik, macam mana dia raung dunia begitu cepat dalam masa 40 hari, dan kenapa dia tidak boleh masuk kedua buah negeri ataupun kota yang dia tidak boleh masuk, dan bilakah Nabi Isa turun, dan bagaimanakah Nabi Isa bunuh, guna senjata apa, semuanya ada dalam hadis insya-Allah. Yang insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa 2 minggu akan datang insya-Allah. Semoga kita dapat kupaskan. Dan tuan-tuan, tentang Dajjal ni kita tak payah belajar banyak kali Jangan taksub sangat sampai ke asyik duk baca Dajjal aja. Benda lain tak belajar. Belajar sekali cukup. Ingat sampai bila-bila. Cuma jangan tak belajar je. Tahu sekali harum dah cukup. Tak perlu nak kaji berbulan-bulan. Dajjal aja kaji. Masjid tak pergi. Lalah dia jadi pengikut Dajjal. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.